Nama saya Li Wenxuan, 22 tahun. Saya berasal dari Pulau Pinang dan saya belajar Supply Chain Management di UCSI University. Apa kabar? Nama saya Li Hongyang. Saya berumur 21 tahun. Saya berada dari Pulau Pinang. Course yang saya ambil adalah Bachelor Degree in Supply Chain Management. Hai guys, saya Liu Junning, umur 21. Saya berasal dari Senakan Sabah dan sekarang saya duduk dekat Kuala Lumpur untuk sambung belajar dekat UCSI, ambil degree Bachelor of Arts Supply Chain Management and Operation. Nama saya Ho Qingjun, saya berumur 20 tahun dan berasal dari Johor Batu Pahat dan saya sedang belajar dalam Sarjana Muda Kejuruteraan Awam. Nama saya Eng Suhao, 21 tahun. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor dan saya sedang belajar Supply Chain Management di UCSI University. Nama saya Tan Jun Chee. Saya dari Terintang Perak. Subjek saya ialah Degree in Supply Chain Management. So, sekarang saya akan bercakap tentang pendahuluan untuk topik kita. Coronavirus adalah sejenis virus yang ditemui pada 1 Disember 2019 dan dikenali sebagai SARS-CoV-2. Penyakit ini juga dikenali sebagai COVID-19 dan telah menyebabkan wabak pernafasan. COVID-19 mungkin bermula pada haiwan dan pengembang sehingga menyebabkan penyakit dan risiko kepada manusia. Apabila orang yang dijangkiti bernafas, bercakap, batuk dan cairan virus dibuang ke udara. Simptom COVID-19 adalah batuk, demam, sukar bernafas dan lain-lain. COVID-19 boleh menyebabkan kerosakan paru-paru dan kematian. COVID-19 menjejaskan hampir semua perkara di dunia, termasuk kehidupan masyarakat, ekonomi global, sektor pendidikan, pasaran saham dan syarikat. Banyak negara telah mengumbar penuntutan atau Movement Control Order (MCO) di Malaysia untuk membantu menghadap wabak di peringkat tempatan. Bagaimanapun, sekatan ini tidak berkesan untuk menghentikan penularan COVID-19. Sebaliknya, wabak COVID-19 telah mencetuskan kemelesatan ekonomi terbesar dalam lebih satu abad. Pelancongan adalah salah satu industri yang terjejas teruk akibat wabak COVID-19. Syarikat yang kehilangan hasil yang dijangkakan perlu memberhentikan bekerja untuk menciptakan wang. Tambahan pula, wabak COVID-19 telah menyebabkan penurunan ketara dalam pasar saham. Selain itu, wabak COVID-19 telah menjejaskan kehidupan manusia biasa dan merenggut jutaan nyawa. Sehingga 11 Oktober 2021, terdapat kira-kira 290 juta kes dan sejumlah 4 juta kematian di seluruh dunia. Hari ini, kes aktif dari seluruh dunia semakin berkurangan. Tetapi ini tidak bermakna wabak itu telah berakhir. Oleh itu, pakai mask, kebersihan tangan, jarak sosial dan disiplin diri adalah penting untuk mengelakkan COVID-19 dan semoga wabak COVID-19 ini akan berakhir satu hari nanti. Sekarang saya nak membincangkan sejarah COVID-19 yang melanda dunia. COVID-19 muncul di Wuhan pada bulan Disember 2019. China melaporkan kematian pertamanya dari coronavirus. Selepas 8 bulan, jumlah kematian yang dicatatkan di seluruh dunia melebihi 1 juta. Virus yang menyebabkan COVID-19 merebak dengan cepat di China. Negara mencatat 1,000 kematian dari sebulan. Seterusnya, kes pertama berlaku di Filipina pada 2 Februari 2020 dan di Hong Kong 2 hari kemudian, diikuti oleh Jepun dan France masing-masing pada 13 dan 14 Februari. Oleh itu, 2/3 kes masih di China dengan 18 kematian di Itali dan 300 kematian di Iran. Jumlah kes terus meningkat dan orang yang dijangkiti terus mempunyai kemungkinan besar untuk mati. Di peringkat global, jumlah kematian bermula pada 13 hingga 19 April tahun lalu. Laporan rasmi data kematian COVID-19 melebihi 7,460. Pada masa itu, jumlah kematian global meningkat menjadi hampir 170 orang. 2 kali jumlah yang dilaporkan pada 31 Mac. India adalah negara yang paling terjejas dengan lebih daripada 451,000 kematian setakat ini. Jumlah kes di Eropah juga menimbulkan kebinangan wabak gelombang kedua. Minggu lalu, jumlah kes baru di benua Afrika meningkat sekitar 20% dari minggu sebelumnya dan jumlah kematian meningkat menjadi 28%. Kemudian, saya nak membincangkan punca wujud COVID-19. Virus ini mungkin berasal dari kelawar dan merebak kepada manusia melalui haiwan berantaran. Peter Benz, seorang saintis dari World Health Organization, pasukan WHO, menetapkan bahawa orang pertama yang diketahui dijangkiti COVID-19. Dia adalah pekerja pejabat di Wuhan. Virus itu mungkin telah menyebar di kota sebelumnya. Penyelidik China melakukan tinjauan luas mengenai laporan pesakit di Hospital Wuhan dan mendapati bahawa kurang dari 100 orang mengalami gejala COVID-19. Para penyelidik mengatakan bahawa sebahagian daripada kod genetik
Mereka menyokong tuntun bahawa virus di belakang COVID-19 inilah mempunyai asal semula jadi, tetapi penemuan mereka juga menimbulkan kebimbangan bahawa terdapat banyak coronavirus yang dapat menjangkiti manusia. Kami mengetahui bahawa penyakit ini disebabkan oleh virus merebak dari orang ke orang dengan beberapa cara yang berbeza. Selain itu, saya akan menunjukkan kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Dalam talian membolehkan pelajar mengambil bahagian di sekolah tanpa perlu menghadapinya sendiri, menjauhkan pelajar dari COVID-19 dan menjimatkan kos. Kesan negatif pembelajaran talian adalah boleh menyebabkan pengasingan sosial dan menghalang pelajar untuk mengembangkan kemahiran komunikasi yang diperlukan. Pembelajaran dalam talian menghadapi belajar mempunyai internet pelajaran tinggi di rumah. Di samping itu, negatif pelajaran talian ialah pelajar sukar memahami konsep pengajaran kerana mereka mempunyai banyak gangguan. Apabila pelajar tidak berada di sekitaran sekolah, mereka cenderung terganggu di hadapan pelajar dan guru lain, yang menghalang mereka untuk memahami konsep yang diajar sebanyak yang mereka dapat. Terima kasih. Chen Jun akan sambung. Sekarang saya akan menerangkan objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19. COVID-19 muncul pada Januari 220 dan ditemui di Wuhan, China. Virus ini telah merebak ke seluruh dunia dalam beberapa minggu saja. Jadi virus ini memberi impak yang besar kepada dunia. Virus ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, malah turut menjejaskan kehidupan seharian manusia sehingga menyebabkan manusia mengubah tabiat hidup. Bagaimanapun, kerajaan di seluruh dunia telah merumuskan banyak dasar untuk membendung penularan COVID-19 yang merupakan trik kadar jangkitan global yang tidak stabil. Selepas itu, banyak jenis vaksin telah dihasilkan untuk mengurangkan kadar jangkitan, supaya orang ramai boleh kembali ke kehidupan sebelumnya. Yang kedua, menghuraikan punca-punca COVID-19. Dengan peningkatan besar dalam kadar jangkitan global bertempur, kesihatan sedunia memanggil wabak itu sebagai pandemik dunia. Pada 11 Mac 2020, dengan penularan pantas COVID-19, kerajaan di seluruh dunia memberi keutamaan kepada pencegahan wabak dan langkah perubatan untuk mengurangkan kadar jangkitan di negara mereka dan melindungi keselamatan rakyat mereka. Kerajaan juga telah mengeluarkan berbagai peraturan baru untuk menggalakkan orang ramai memakai topeng muka, sentiasa menggunakan pembersihan tangan dan menjaga jarak fizikal daripada orang lain di tempat awan, terutama di pengangkutan awan atau platform. Ini kerana saiz coronavirus terlalu kecil untuk diagarkan. Ia hanya berdiameter 65 ke 125 nanometer dan ia mudah merebak melalui titisan air, liur dan menghubungi orang yang dijangkiti. Sebab lain ialah pengangkutan awan adalah ruang tertutup yang terhad. Udara di dalam tidak beredar yang akan meningkatkan risiko jangkitan. Yang ketiga, menghujahkan kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajaran. Pelajar kolej berada dalam tempoh peralihan dari kampus ke komuniti, dan fisiologi dan psikologi mereka mesti berada pada tahap perkembangan yang kritikal. Masih banyak ruang untuk penambahbaikan dalam disiplin diri dan kebolehsuaan. Bagaimanapun, hasil tinjau menunjukkan bahawa pelajar kolej mempamerkan masalah psikologi yang berbeza semasa COVID-19. Antaranya, masalah yang lebih jelas ialah panik, kebimbangan, kemurungan, dan lain-lain. Disebabkan sifat berpotensi virus, munculnya mahkota baharu, ramai pelajar kolej bimbang mereka mungkin bersentuhan dengan pesakit yang disahkan dan jangkiti COVID-19 semasa dalam pelajaran pulang, membuatkan mereka berasa cemas. Pada masa yang sama, disebabkan terlalu banyak perhatian terhadap maklumat, wabak ini juga akan menyebabkan ketakutan psikologi dan panik. Pelajar kolej juga akan bimbang sama ada mereka boleh mendapat ilmu untuk menghadapi kedatangan peperiksaan melalui kelas dalam talian. Bagaimanapun, kebanyakan pelajar juga bimbang dengan pihak sekolah yang memaksa pelajar kembali ke sekolah kerana wabak itu belum benar-benar reda. Terima kasih. Kita akan membahas metodologi penyelidikan kuantitatif yang digunakan dalam laporan ini. Penyiasatan fenomena sistematik adalah data yang dapat diukur, teknik statistik atau komputasi. Pada bahagian ini mendapatkan jawapan kepada soalan seperti yang dilakukan untuk mengirimkan tinjauan. Penyelidikan kuantitatif menggunakan berbagai reka bentuk kajian yang kebanyakannya telah menjalani ujian kebolehpercayaan dan kesahan. Mereka terkenal, tersusun dan jelas di pasaran. Kaedah pengumpulan data dapat dibezakan dengan mudah. Google Form adalah alat pentadbiran tinjauan yang merupakan sebahagian daripada rangkaian editor dalam talian percuma Google. Terdapat banyak soalan pilihan dan pelajar boleh memilih dari jawapan yang disediakan atau menulis jawapan mereka sendiri untuk menjawab soalan tersebut.
Setelah data dikumpulkan, data disatukan ke dalam spreadsheet Microsoft Excel. Terdapat rakan dan peserta dalam talian yang kebanyakannya adalah pelajar UCSI University dari CN yang menjawab tinjauan tersebut. COVID-19 memberi kesan yang besar kepada pelajar UCSI University. Oleh itu, para penyidik melakukan tinjauan terhadap pengkaji. Soalan selidik ini dibuat oleh pasukan kami untuk mengumpulkan pemikiran sekurang-kurangnya 59 orang untuk memenuhi maklumat yang disebutkan di atas. Lebih daripada 59 orang menjawab tinjauan daripada talian kami. Soalan selidik terdiri daripada 6 soalan. Soalan 1. Adakah Anda mengalami kesukaran semasa COVID-19? 78% kata ya, 22% kata tidak. Soalan 2. Kalau ada, apa perubahan Anda dalam pandemik ini? Responden berjawab online bisnes, kehidupan sosial kehilangan dan tidak dapat menjalankan aktiviti di luar rumah. Tidak dapat balik China dan selainnya. Soalan 3. Adakah orang di kawasan Anda dijangkiti virus? 81.4% kata ada. 18.6% kata tiada. Soalan 4. Apa perubahan yang dibawa oleh wabak ini kepada kita? 48.1% kata kemerosakan ekonomi. 32.7% kata keperluan rakyat bukan untuk hiburan tetapi untuk bertahan diri. 19.2% kata mendapat kepulangan yang baru daripada wabak ini. Soalan 5. Adakah Anda mempunyai komen mengenai langkah-langkah anti wabak kerajaan Malaysia? 73.1% kata saya rasa langkah pencegahan wabak kali ini tidak begitu baik, terlalu menunda. 25% kata angka-angka yang diambil oleh kerajaan Malaysia sangat baik, membantu negara mengurangkan kadar kematian ke tetap minimum. 1.9% kata kerajaan Malaysia selalu tukar SOP menambah tekanan rakyat yang sedang dalam kesukaran. Soalan 6. Apakah yang Anda fikir adalah kaedah paling berkesan untuk melawat wabak ini? 67.3% kata duduk dekat rumah dan tidak keluar dari rumah kecuali kecemasan. 26.9% kata kerajaan mengeluarkan langkah-langkah berkesan untuk menjaga rakyat di rumah. 5.8% kata membeli belah seperti biasa sebab telah dapat vaksin 2 dos. Dalam borang soal selidik, kami telah menyediakan 6 soalan yang bagi 50 orang mengisikan borang ini. Soalan itu adalah untuk mengumpul keadaan rakyat Malaysia dalam masalah MCO sepanjang 1 tahun dan kesukaran ataupun perubahan dalam masa ini. Berdasarkan selidik ini, kebanyakan rakyat sedang menghadapi kesukaran. Sebanyak 70% rakyat Malaysia menghadapi masalah. Walau bagaimanapun, terdapat juga 54% rakyat juga mencari cara lain untuk mendapat rezeki dalam masa kesukaran ini. Berdasarkan selidik ini, juga terdapat ada orang yang bercadang dengan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia yang tidak berpuas hati sebab ada yang hendak keluar untuk bekerja. Pada pendapat saya, virus ini memang mengubahkan hidup kita, bukan rakyat Malaysia sahaja, tetapi seluruh dunia juga disebabkan kemerosakan ekonomi. Rakyat haruslah bekerjasama dengan kerajaan supaya dapat memulihkan ekonomi secepat mungkin. Terima kasih. COVID-19 adalah virus yang menyerang hampir semua perkara di dunia. Ia pertama kali dijumpai di Wuhan pada bulan Disember 2019. Pada 11 Januari, China melaporkan kematian pertamanya dari coronavirus. Selepas beberapa bulan, jumlah kematian yang dicatatkan di seluruh dunia telah melebihi 1 juta. World Health Organization (WHO) yang menyelidiki asal-usul wabak COVID-19 menyimpulkan bahawa virus itu mungkin berasal dari kelawar dan menyebar ke manusia melalui haiwan perantaraan. Ia boleh disebarkan melalui udara, bernafas, bercakap, bernyanyi dan tertawa. Sehingga banyak orang berkumpul tidak dibenarkan dan tidak digalakkan. Banyak negara telah menerapkan tindakan pembatasan tetapi masih tidak dapat menghentikan atau mempertahankan penyebaran COVID-19. Sebab pertama penyebaran cepat COVID-19 adalah bahawa pengangkutan awam adalah
ruang tertutup di mana udara tidak beredar. Jadi ini meningkatkan risiko jangkitan. Sebab kedua untuk penyebaran cepat COVID-19 adalah bahawa orang tidak mempunyai pemahaman yang kuat tentang wabak atau kesedaran yang kuat tentang pencegahan wabak kerana idea mereka sendiri. Ini akan menyebabkan orang tidak memperhatikan langkah berjaga-jaga yang akan menyebabkan penyebaran COVID-19. Oleh itu, memakai topeng, mengamalkan jarak sosial dan kebersihan tangan adalah penting untuk mengelakkan penyebaran COVID-19. Wabak COVID-19 telah mencetuskan kemerosotan ekonomi terbesar dalam lebih dari 1 abad, mengganggu aktiviti ekonomi dan membahayakan kesejahteraan dan pengerjayaan. Kerosakan ekonomi di seluruh dunia yang disebabkan oleh wabak COVID-19 kebanyakannya disebabkan oleh permintaan yang menurun, yang bermaksud bahawa terdapat lebih sedikit pelanggan yang bersedia membeli produk dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam ekonomi global. Lebih-lebih lagi, wabak COVID-19 telah menyebabkan penurunan kentara dalam pasaran saham di seluruh dunia. Dalam kejayaan COVID-19, sekolah dalam talian telah dilaksanakan di seluruh dunia untuk pelajar mendapat pendidikan. Kelas dalam talian mempunyai banyak faedah seperti menjauhkan pelajar dari virus dan menjimatkan kos. Sebaliknya, kelas dalam talian mempunyai kekurangan juga seperti kekurangan kemahiran komunikasi, kurangnya interaksi sosial antara pelajar dan guru. Internet berkelajuan tinggi adalah suatu keharusan bagi pelajar dan guru. Sukar difahami semasa kelas dalam talian. Akhirnya, COVID-19 mempengaruhi hampir semua perkara di dunia, termasuk kehidupan manusia, ekonomi global, sektor pendidikan, pasaran saham, syarikat besar dan kecil. Dan yang paling penting, COVID-19 telah merenggut berjuta-juta nyawa dari seluruh dunia.